Jadi inilah segmen terbaru daripada RTH FM, yang mana semua warkah-warkah yang didengar akan diperdengarkan ialah daripada pendengar-pendengar RTH FM yang akan memberi kerjasama yang terbaik. Dan ada 2-3 orang dah yang dah bagi. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan segmen ini. Semoga anda lebih fokus kepada penceritaan ataupun warkah yang akan dibaca oleh Abah. Abah cuba sedaya upaya untuk memberi satu kenangan yang terbaik untuk anda. Dan terbaik juga semua yang akan hadir di RTH pada malam ini. Warkah-warkah yang telah dikirimkan telah dihantar ke office dan terus dihantar kepada Abah, dan Abah telah ditugaskan untuk membaca. Dalam pada itu setiap warkah-warkah ini akan diselitkan dengan lagu-lagu yang bertemakan pada cerita tersebut. Abah pun pertama kali ni masih dalam debaran. Maklum je lah, orang tua nak bercerita macam mana. InsyaAllah bagikanlah Abah semangat untuk meneruskan segmen ini sampai nanti, sampai kita dengar puas-puas. Maklumlah segmen ini Abah pun tak berapa faham lagi. Ini adalah kali pertama dan Abah akan cuba sedaya upaya. Dah praktis dah, tapi tak tahulah macam mana. Jadi Abah juga berharap kepada anda semua terus memberi sokongan yang padu kepada Abah. Bak karang-mengarang tok fail. Abah juga fail dulu, tapi bahasa Malaysia okey. Tapi dalam karang-mengarang lomah. Tapi Abah cuba sekurang-kurangnya untuk menjadi satu step, satu langkah untuk memulakan siaran yang tak tahulah julung-julung kalinya RTH membuat segmen ini. Kalau mendapat sokongan padu daripada semua pendengar, kita akan cari semua warkah-warkah yang terbaik. Jadi kepada sesiapa di sini yang mendengar ruangan ini, sekiranya anda mempunyai warkah ataupun cerita, ataupun jangan cerita seram-seram lah, Abah tak faham. Bagilah mula-mula yang love-love, yang senang-senang. Kirimlah kepada RTH ataupun kepada Abah terus pun boleh. Jadi boleh DM Abah untuk dapatkan email. Dan seterusnya Abah akan baca tanpa pengetahuan pengirimnya, tanpa Abah bagi tahu siapa pengirimnya. Mungkin Abah akan bincang dengan DJ Adi. Manalah tahu surat-surat yang terbaik akan diberi hadiah. Maklumlah kan, bukan senang orang nak menulis. Itu satu karya terbaik mesti dibagi hadiah. Tak gitu bos dengar ke ni? Maklumlah, kita sebagai pendengar dan juga di udara, kita tak kenal antara satu sama lain. Jadi kita boleh bercerita tentang pengalaman kita, sejarah-sejarah kita. Maklumlah, macam katakanlah anda mempunyai kekasih dulu kan, macam mana anda berjumpa, berkasih, halangan dia, dan macam-macam anda boleh tulis. Jadi di sini
Abah akan mengulaskan kembali cerita-cerita anda, dan anda boleh terus menghayati cerita anda. Mungkin Abah bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin anda seorang, kalau anda yang menulis, mungkin anda share 2-3 orang. Tapi apabila di sini, Abah akan luahkan perasaan anda kepada semua tetamu, pendengar yang mendengar siaran ini, baik di dalam ataupun di luar. Abah juga dah berhubung dengan Kak Beda. Tapi Kak Beda buat masa ni buat cerita seram, jadi Abah belum ready dengan cerita seram. Abah dah baca banyak novel dia, cerita dia. Cerita dia mengisahkan yang kisah benar dan juga kisah seram serta fiction. Jadi Abah nak cerita bahagian fiction ni, Abah tak berapa mahir lagi. Jadi kalau cerita-cerita biasa ni, insya-Allah mungkin satu hari nanti, siapa tahu kan, cerita-cerita suspense ni, cerita-cerita fiction, Abah boleh buat dengan terbaik untuk anda semua. InsyaAllah Abah cuba. Betul Tok Muar kan, cerita Kak Bedah memang menyeramkan. Okey, terima kasih Tok Muar. Mungkin Tok Muar boleh invite Kak Bedah. Abah dah berhubung dengan dia, tapi dia cerita seram kan. Okey, untuk memulakan segmen pada malam ini, di sini dia bagi introduction dia. Dia tulis intro. Dan Abah akan baca intro dia dulu. Kemudian mungkin diselitkan dengan lagu-lagu yang bertemakan cerita ini. Jadi Abah nak test dulu apakah suara Abah jelas didengar. Okey, muzik macam ni okey tak? Slow macam ni sebagai background music. Abah takut tersalah kan, terkuat muzik tak dengar pula, tenggelam. Sekali air sungai melempah, sekali pasirnya pun berubah. Semua orang pasti pernah disinggahi suatu rasa yang nyaman, yang indah, penuh warna, ceria, seolah-olah dunia seakan terapung dan manusia di dalamnya sedang melayang-layang. Kalau tidak disinggahi rasa sebegitu, pasti ada yang merasai dengan debar, gemuruh, tak tentu arah, tak kurang juga rasa marah. Rasa apakah itu sehingga mampu membuat manusia jadi sebegitu? Tak naik pangkat, gagal periksa, semua kena saman di PJ, gaji tak masuk lagi atau sedang dilamun cinta. Hanya cinta saja yang bisa membuat manusia merasai segala yang di atas. Begitu juga aku, Sofia, yang setia. Ya, aku perempuan yang setia mencintai dia. Kerana dia cintaku yang pertama, cinta yang terindah di zaman remajaku. Ia jadi indah kerana cinta itu cinta yang tidak pernah diucapkan. Apabila terpandang si dia, hanya mata saja yang berkata-kata, meluahkan rasa yang tersimpul. Tiada bahasa paling indah yang dapat menterjemahkan apa yang sedang
dalam hati serta ia cinta rahsia dua jiwa. Ya, benar. Cerita cinta ini indah kerana ia rahsia. Rahsia kami berdua. Aku selalu mengikat diriku dengan pepatah Inggeris yang selalu disebut save the best for the last. Lalu segala rasa sengsara yang kami lewati sepanjang percintaan itu laksana periksa dalam cerita cinta ini. Segala tetapi sengsara tetapi indah, sakit tetapi bahagia. Itulah ajaibnya cinta. Dalam sengsara manusia masih mampu kerap bahagia. Biarpun dia sudah berubah, namun aku di sini masih setia. Aku setia kerana aku berpegang pada janji kami. Ikrar untuk kekal bersama, biarpun musim bersilih ganti. Ikrar kami menjadi benteng pada hubungan ini. Katanya dulu, kalau I hanyut di laut, I perlukan you untuk tarik I kembali ke pantai. Kalau I sesat di darat, I perlukan you untuk membimbing I kembali ke jalan yang betul. Begitulah sebaliknya, kita perlu saling membantu agar kita tidak lari dari paksi hidup kita. Kita saling memerlukan. Biarpun hati ini semakin terdera, aku berusaha untuk terus teguh dengan janji kami. Julia Azra kata aku bodoh kerana masih setia sedangkan dia berpelisaran dengan perempuan lain. Tapi aku tetap aku. Tidak mudah termakan kata-kata orang. Biarlah, bodoh pun bodohlah. Asalkan aku tidak hitamkan hatiku yang telah bersangka baik yang bukan-bukan. Bersabarlah. Biarpun sabar itu tidak lagi setebal dulu, namun aku masih percaya sabarku ibarat iceberg, runcing di atas tetapi masih gagah di bawah. Cuma yang aku bimbangkan, sementara dunia semakin membahang, aku khawatir iceberg ini nanti hanyut ke laut selatan. Gelora sudah mula melanda. Sedikit demi sedikit, haluan mula berubah tanpa aku sedari. Aku tak mau dingin seperti Titanic yang berkubur sepi di lautan Atlantik. Aku mau hangatkan semula cinta ini. Tapi apalah dayaku jika ia tak sudi. Isyarat jiwa kini tidak lagi senada lantas. Aku tidak tahu irama apakah yang sedang bergendang dalam hatinya. Benar, dia bukan lagi seperti dulu. Dia tidak lagi damai hatinya setiap kali bertemu denganku. Panas dan membakar seperti lahar pina tubuh yang pernah mengganas. Aku sendiri tidak mengerti kenapa dan mengapa dia berubah. Puas aku cari jawapan namun tidak berhasil. Aku rindu pada dia yang lembut tuturnya, manis bicaranya dan bernas akalnya. Aku sudah jelak tak kala dengan warannya. Namun semua ini aku pendam saja kerana aku sangat mengasihinya. Berpuluh kali aku khabarkan pada hati ini. Semua ini sekadar ujian terhadap keutuhan cinta kami berdua. Dia mahu aku kuatkan. Dia mahu aku kuat. Dia mahu aku jadi lebih tabah. Sophia yang polos hatinya, terima saja apa yang datang. Tak bermata lahir
Oh, suspend kan? Abah berdebar-debar baca. Jadi kita relax, kita tenang. Sambil-sambil tu bolehlah nak pergi kata orang fokus ataupun relax, tenang-tenang. Okey, kita sambung lagi. Bencilah dia, Sofia. Bencilah dia. Sudah berkali kau dengar cerita tak sedap pasal Ikmah Hisham ni. Sebahagian hatiku berseru begitu, manakala sebahagian hatiku lagi mempertahankan Ikmah. Melupakan Ikmah merupakan suatu perkara yang amat mustahil bagiku, kerana dia sudah sebati dengan diriku sejak kami berusia 16 tahun. Ya, dialah yang aku maksudkan sebagai kenangan terindah kala aku menuntut di bangku sekolah menengah dulu. Dia juga cinta monyetku. Dialah secret admirerku, atau apa saja perkataan yang semaksud dengannya. Waktu kita di bangku sekolah, usikan teman-teman selalu buat kita seperti bermimpi. Betapa indahnya percintaan itu. Seronoknya ada secret admirer yang jadi pemangkin semangat untuk rajin ke kelas. Dialah yang menjadi tonik untuk belajar dengan cemerlang. Itulah panahan Arjuna daripada Ikmah. Cinta rahsia yang aku pendam dalam hati selama 2 tahun. Indahnya waktu itu. Namun segalanya jauh berubah kini. Bila dia jauh, aku selalu rindu. Tapi bila dia dekat, kami sering bertentangan pendapat. Bergaduh sudah jadi lazim ketika ini. Setiap kali Ikmal pulang bercuti, gaduh itu akan bertukar menjadi perkara utama. Walhal puncanya langsung tidak masuk akal. Entah kenapa, semakin kami dewasa, kami semakin kebudak-budakan. Apakah perasaan insecure terhadap hubungan ini mula bercambah dalam hati masing-masing. Dia jauh nun di sana, dipisahkan denganku oleh Selat Melaka yang sibuk. Aku pula di sini sedang ditimbuni kerja-kerja pejabat yang sangat memenatkan. Jadual hidup kami sudah berubah. Kami tidak punya banyak masa untuk bersama. Bila jumpa, dia mula menaruh wasangka. Aku di sini berperaisaran dengan yang lain, sedangkan dia tak sadar. Aku juga dibebani gosip mengenai dirinya. Lantaran wujudlah pergaduhan antara kami. Kami berdua sudah tidak boleh berfikir dengan tenang. Tapi kenapa rasa sayang tak pernah berkurang? Langsung tak terusi. Kadang-kadang aku sendiri tak faham. Dia bukan lagi Ikmal Hisham yang aku kenal. Dia sudah jauh berubah. Tetapi aku masih lagi mengikut apabila dia mengatur rancangan untuk keluar bersama. Aku masih lagi sudi bertemu empat mata dengannya. Inilah yang dikatakan derita tapi bahagia. Benarkah begitu? Mungkin kerana kiblatku hanya satu dalam soal ini, dan aku sangat pasti dengan logik dan fitrah ini. Ikmal, aku dan sesiapa jua di muka bumi ini bukanlah manusia sempurna. Dia adalah kelemahan, namun dia juga diberi kelebihan.
Begitu juga aku. Aku cuba jadi orang yang boleh toleransi dengan apa jua keadaan. Aku mahu jadi perempuan baik-baik. Aku juga tahu bahawa setiap kesilapan harus ada kemaafan dan setiap kesalahan perlu diberi peluang untuk diperbetulkan. Dan atas dasar itu, maka masih lagi Sofia yang setia, yang berpegang pada janji yang kami lafazkan dulu. Tetapi siapalah aku untuk menentukan ke mana akhirnya hubungan ini? Apakah ia akan berlabuh di pelaminan ataupun lupus begitu saja bila waktu berlalu? Aku sendiri pun tak tahu. Aku bukannya perigi cari timbul. Aku masih tebal dengan rasa malu. Aku perempuan Melayu yang ada harga diri. Aku tak mahu terhegeh-hegeh menagih kasih anda dia sudah tak sudi. Dan kalaupun benar Ikmal Hisham tidak lagi setia pada ikrarnya, biarlah dia saja yang memutuskan hubungan ini. Dialah yang memulakan dan biarlah dia saja yang letak noktahnya. Julia Azra ini pun satu. Kalau keluar dengannya pasti tiada mukadimah lain. Selalu saja cerita tak sedap yang dibawanya. Julia Azra layaknya jadi wartawan majalah hiburan saja. Bukan jadi juruteknik di Jabatan JKR. Langsung hilang mood aku bila nak makan kacang pul di Medan Selera, Lakin, tempat kami bersembang pada petang Ahad itu. Sudah 5 kali aku dihadapkan dengan kes yang serupa. Tidak lain dan tidak bukan Ikmal Hisham, Haji Ikram, keluar dengan Rayana Ramli lagi. Ini bukan kali pertama aku dengar Ikmal keluar dengan bekas rakan sekursusku di Politeknik Johor Bahru. Ikmal pun sama, 2 kali 5. Macam tak ada perempuan lain yang dia nak ajak keluar selain daripada seteruku di poli dahulu. Kami juga seteru sebab kawan-kawan selalu buat perbandingan antara aku dan Rayana. Kalau nak dibuat perbandingan antara aku dan Rayana, tentulah dia yang menang. Sudahlah cantik, anak orang senang. Aku pula hanya sekadar gadis biasa yang terikat dengan batas-batas budaya Melayu. Apatah lagi dengan asuhan daripada Tuk Tina menjadikan aku seorang perempuan yang ada banyak larangan. Kalau cuti sekolah, aku akan diekstradisi ke Besut. Duduklah di sana belajar mengaji dan belajar jadi perempuan. Kalau di rumah dengan mama, aku dimanjakan selalu. Satu kerja pun tak pernah disuruh. Kadang-kadang nenek belah mama kecil hati juga. Kerana Jalil selalu hantar Jihan ke kampungnya. Sesekali hantarlah ke Rengit. Biar dia kenal adat dan budaya Jawa pula. Rayana boleh sarung apa saja di badannya. Ibunya tidak kisah kalau dia pakai baju tanpa lengan. Ayahnya juga tidak bising kalau dia mau pulang lewat malam. Dia juga tiada batasan untuk ke Bengo, NYC atau apa saja nama kelab hiburan di bandaraya ini. Berbeza sekali dengan aku. Bajuku semuanya harus labuh dan gedoboh. Aku fikir baju-baju besar ni menjadikan aku kurang menarik dalam kalangan lelaki. Entahlah. Abah sentiasa suruh mama buat baju sekolahku agak besar sedikit, biar tertutup segalanya yang membonjol. Apabila aku belajar di Politeknik, puaslah aku merayu dengan mama. Biarlah Jihan beli sendiri baju Jihan. Jihan bukan budak-budak lagi. Jihan ada taste Jihan sendiri. Dek kerana taste dan mahu mengikut rakan-rakan berliburan, aku jejakkan jua kakiku ke Bongo, sebuah kelab hiburan terkenal di Hotel Grand Blue Wave, Johor Bahru. Kononnya ke sana bagi meraihkan hari graduasi kami. Kononnya, tapi apabila pulang ke rumah, aku dihambat abah
akibat bau arak yang melekat di bajuku. Berkali-kali aku beritahu Abah, Jihan minum kok aja bah, orang lain yang togok bia tu. Tapi Abah tetap dengan keputusannya. Aku dilarang sama sekali menjejaki tempat-tempat seperti itu lagi, biarpun umurku sudah melebihi 21 tahun. Mujurlah abahku bertegas. Kalau tidak, mungkin jadi bos ya agaknya. Simpang malaikat 44. Kau tahu Sofia, Rayana tu macam lalang kena tiup angin. Asyik nak landing kat atas bawah Ikmal aja. Julia berkata kepadaku. Dia terserempak dengan Ikmal Hisham bersama Rayana ketika mereka sedang memasuki restoran House of Sandinis. Julia Azra kata, Rayana nampak manja sangat dengan Ikmal Hisham. Kedik sungguh, kata Julia lagi. Lagi dia orang buat apa? Cemburunya aku apabila dengar Rayana landing atas bawah Ikmal. Aku pun tak pernah mendarat apa-apa anggota badanku ke atas Ikmal. Mama selalu pesan, apabila nafsu sudah mula diberi tapak, nanti dia akan menjadi raja. Mama selalu berkias mengingatkan aku tentang perkara itu. Betul kata Mama. Kadang-kadang syaitan sentiasa menghasut. Peganglah tangan Ikmal tu, biarlah nampak loving sikit. Tipulah kalau aku kata tak pernah terpegang. Tapi kalau sengaja tak nak pegang tu memang tak adalah. Kerana awal-awal lagi kami sudah akur dengan batasan hubungan. Save the best for the last. Kita dengar lagu ini.
tersesat dalam kegelapan. Bertahun menanggung rindu seabad, kasih berpadu setiaku tak di hatimu. Di mana janjimu yang dulu, katamu aku kau rindu sehari tidak bertemu. Sedetik cuma berlalu hingga ku menjadi keliru, dia membisu. Bertahun menanggung rindu seabad, kasih berpadu setiaku tak di hatimu. Di mana janjimu yang dulu, katamu aku kau rindu sehari tidak bertemu. Sedetik cuma berlalu hingga ku menjadi keliru, dia membisu. Semerah api di hatiku, sepanas kasihku terus membara. Kau siram cinta yang menyala hingga kini tiada jejaknya. Oh bisanya Tak tahu. Yang aku nampak masa kat restoran itu je lah. Bukan main Rayana melendek dekat Ikmal, sambung Julia Azra lagi. Dia siap bangun dari kerusinya dan duduk di kerusi kosong di sebelahku dan melakukan demonstrasi bagaimana Rayana melending pada Ikmal Hisham. Lantak dia lah nak keluar dengan siapa pun, Julia. Bukan urusan aku. Lagipun Ikmal bukan suami aku yang perlu aku khawatir. Aku bukan siapa-siapa pada dia. Beritahuku pada Julia Azra untuk kesekian kalinya. Aku malu hendak mengaku yang aku teman istimewanya. Keadaan menjadi petunjuk bahawa aku tidak lagi istimewa di matanya. Sering saja terbit kesalahan yang mengundang kemarahan. Tapi Sofia, kau kan girlfriend dia, tegas Julia. Girlfriend aja Julia, girlfriend. Rayana juga girlfriend. Ikmal, kau juga girlfriend. Aku bukanlah steady. Aku bukannya steady dia, bukan tunang dia. Jauh sekali jadi bakal isteri dia. Untuk apa aku nak sakit kepala fikir pasal Ikmal? Bohongku. Aku memang tak sakit kepala, tapi hatiku yang lebih sakit sebenarnya. Jauh di lubuk hati, hanya aku saja yang tahu apa perasaanku terhadap lelaki. Biarpun disuruh banyak berubah, tidak seperti dulu. Aku rindu pada Ikmal Hisham yang dulu, yang selalu menemani aku ke mana-mana. Dia sudah mendapat lesen daripada mamanya. Dia juga sudah diberi kepercayaan oleh abangku agar menjagaku di sepanjang ketiadaannya. Tapi kini Ikmal Hisham benar-benar berubah. Aku hanya bertemu dengannya sekali-sekala apatah lagi sejak dia ditugaskan ke tanah seberang. Cakap-cakap Julia Azra pasal Ikmal Hisham sedikit sebanyak menggoncang hatiku. Semua orang bagaikan menambah air sehingga kasihku pada Ikmal jadi tawar lesih, tawar hebe. Tak ada rasa lagi. Payau. Cari yang lain aja lah, Sofia. Kau kan cantik. Mustahil tak ada yang sangkut kat
pangkat pejabat kau tu. Semuanya macam penyangak pencen. Dah tua belaka. Suami orang semua tu, Julia. Takkan kau nak suruh aku mengorak suami orang ke? Hish, aku bukan terdesak sangat nak bersuami. Kita ni muda lagi, Julia. Baru 23 tahun. Kataku sambil melenyek-lenyek kacang pul dengan sudu sehingga hancur. Marahkan Ikmal, konon kacang pul yang sedap ini jadi mangsa. Kau sayang dia? Siapa? Ikmal Hisham bin Haji Ikram tu lah. Ikmal sendiri tak pernah cakap dia sayangkan aku. Bagaimana aku nak sayang dia? Luahku dengan jujur. Sudah lama hubungan ini terjalin. Kata-kata keramat itu tidak pernah diucapkan. Dahulu aku bahagia. Biarpun dia tidak pernah sekali sebut kata keramat itu, tapi aku tahu dia benar-benar sayangkan aku. Habis tu, selama ni, kawan ajalah, balasku. Perlukah setiap rasa cinta itu diungkapkan agar orang lain bisa mengerti bahawa uda dan dara itu sedang maksud dipanah Arjuna? Mestikah perasaan pada seseorang itu ditransformasikan menjadi sebaris ayat agar boleh disampaikan dengan mudah? Perlukah semua tu? Kalau orang lain tentu tidak secure tanpa sebarang kata cinta. Tapi aku dengan Ikmal berbeza. Kami tak perlu semua itu kerana hubungan ini terjalin di atas dasar percaya. Selagi kami mempercayai satu sama lain, selagi itulah cinta ini tetap tersemat di dalam hati tanpa perlu diterjemahkan. Seluruh ayat-ayat cinta itu aku lagukan dalam hati. Lalu apabila mata bertemu mata, hati kami sama-sama bernyanyi. Sungguh, Ikmal Hisham memang tidak pernah meluahkan apa yang dia rasa tentang kami. Gaya tubuhnya meyakinkan aku, dia juga menyimpan hasrat yang sama. Kalau dulu ada arwah Giant, dialah yang jadi jurubahasa untuk Ikmal. Setelah Giant tiada, Ikmal seolah-olah hilang kata-kata. Dan aku tidak dengar lagi usikan daripada Giant. Tiada lagi isyarat cinta daripada Ikmal. Semuanya berubah setelah itu. Aku tahu, Sofia, dia memang cintakan kau. Kau hanya perlu yakin pada dirimu. Jangan biarkan ruang-ruang lompang dalam hatimu diisi dengan hasutan-hasutan jahat yang sedang cemburu. Langsung tak ada cakap sayang-sayang. I love you, you love me. Tak ada. Soal Julia Azra dengan matanya dibesarkan macam tak puas hati. Tak pernah. Jawabku perlahan. Julia Azra tercengang sekejap. Dia tentu pelik. Mesti dia fikir selama aku kenal Ikmal Hisham sejak kami sama-sama menuntut di Sekolah Menengah Teknik Tanjung Puteri, aku dan Ikmal saling membalas ucapan cinta dan sayang. Tapi dia cakap dengan ex-boyfriend aku, dia, si Kamil itu, kau ni awet dia. Budak-budak kos dia semua tahu kau ni awet dia lah, Sofia. Apa benda kau ni? Kalau dia dah canang satu poli, kau ni anak awet dia, macam mana pula kau boleh kata kau tak tahu? Alah, Ikmal saja je tu. Tak baiklah dia buat kau macam tu. Saja-saja dia ikat kau, sedangkan dengan kau sendiri dia tak pernah terus terang. Habis semua student lelaki tak pernah berani nak ngorak kau. Ish, Ikmal ni lahabau betul. Nak bolok seorang je. Bebel Julia Azra. Dia protektor aku, bodyguard aku. Lepas Giant tak ada, dia ajalah yang tinggal untuk teman aku ke mana-mana. Kataku perlahan, sedih hatiku apabila teringat arwah Giant. Yalah, dulu masa sekolah, kau kan selalu bertiga, berempat dengan Ikmal, Giant dan Safura. Safura pun dah tak ada. Terus tercetus rasa sedih di antara kami berdua. Aku berhenti melenyek ke campur. Julia Azra juga berhenti menyedut air katira.
Aku memang tak punya kawan lelaki yang rapat. Denganku selain Ikmal, di mana ada Ikmal di situ pasti ada aku. Kerana sejak sekolah lagi dia sahajalah yang menemani aku langsung memberi gambaran kepada orang lain bahawa kami sedang berpacaran. Ya, kami berpacaran dalam hati. Kalau nak katakan syok sendiri dengan Ikmal, takkanlah dia layan aku sebaik itu. Minta tolong apa saja dengan Ikmal, dia pasti ada urusan untuk membantu. Kalau kami keluar beramai-ramai dengan teman-teman, Ikmal akan menjemput dan menghantar aku pulang. Ia seperti sudah jadi satu kemestian. Tidak pernah aku naik kereta orang, selain daripada kereta yang dipandu oleh Ikmal Hisham. Kalau bukan cinta atau care, apakah maksud hubungan ni? Adakah lelaki dalam dunia ni buat baik terhadap perempuan tanpa ada rasa apa-apa? Tentu tidak kan? Aku dan Ikmal bukan hanya sekadar kawan, malah aku juga sudah kenal ibu dan ayahnya. Ikmal Hisham juga sudah lama kenal mama dan abahku. Dia juga sering membawa aku pulang ke rumahnya. Setiap kali kami habis mengulang kaji pelajaran di perpustakaan Sultan Ismail, mana mungkin seorang teruna membawa pulang seorang dara tanpa ada niat apa-apa dalam hatinya. Mau kenalkan dengan keluarga paling tidak pun, entahlah. Dan aku terjemahkan setiap perlakuannya dengan bahasaku sendiri. Kami berdua sedang menelusuri satu episod dalam hidup yang mana hampir seluruh manusia pasti akan mengalaminya. Sama ada ketemu penamat cerita atau tidak. Itu di luar bidang kuasa manusia. Hanya dia saja yang maha mengetahui segalanya. Ibu Ikmal juga tidak sombong melayani aku dengan baik sekali. Kalau aku bertandang ke rumahnya sampai ke dapur, Haji Halimah bawa aku dan kami bersembang dalam aku membantu dia memasak. Haji Halimah konselor rumah tangga. Berbual dengannya menjadikan aku seorang perempuan yang dewasa. Kalau kau tak pernah tanya dia sendiri? Soal Julia Azra tiba-tiba. Apa soalku semula? Aku sedang leka memerhatikan sebuah kereta mewah warna putih yang betul-betul depan kereta wajahku. Sikit lagi nak cium bumper depan. Kau tak tanya dia apa status hubungan korang berdua? Julia, aku ni perempuan. Takkan aku nak jual harga diri aku dengan bertanyakan soalan keramat tu pada Ikmal. Never, jawabku. Kalau benar pun aku dan Ikmal bercinta, tak perlulah aku hebah serata alam. Kalau putus, biarlah putus aja. Tak ada siapa tahu. Biarlah ada orang yang mengejek dan bertanya, kau dengan si Pualan tu dah putus ke? Lagi menambah luka di dada. Nanti aku juga yang tak boleh makan nasi sebab sudah kenyang makan hati. Aku sudah cukup kurus. Tak perlulah aku merana untuk tinggal tulang dan kulit saja. Wait. Sudahlah. Adjust parking kereta tu. Kau sampai tercium kereta abang aku tu. Siap kau. Bongok punya orang, parking sempit pun nak masuk juga. Marahku dengan suara yang aku fahamkan. Bukan orang tu. Kau pun marah siapa? Tu mangkuk ayun depan tu. Sikit lagi nak tercium bumper kereta aku. Dari tadi ke depan ke belakang adjust parking. Dia cium. Dia bayarlah. Kereta dia mahal tu. Harrier ke Lexus tu Mamak tu nampak macam lelaki baik-baik je, Sophia, kata Julia Azra apabila seorang lelaki keluar dari pintu pemandu kereta putih itu. Dia pakai topi. Tidak nampak jelas mukanya. Aku sempat tekan penggera keretaku dan menyebabkan lelaki itu terkejut. Entah, aku bukannya reti sangat pasal kereta ni. Aku tahu drive je. Tapi kan Julia, mentang-mentang kereta orang tu mahal, kau janganlah rasa rambang mata sangat.
Kau ingat mamak tu orang kaya ke Julia? Entah dia tu salesman kereta. Kendur terus muka Julia. Termakan juga kata-kataku. Benar, bukan tak semua yang memandu kereta mewah tuan punya kereta tu. Masih ada peratusan bahawa mereka itu hanya jurujual saja, ataupun mungkin calon pembeli yang sedang cuba menguji memandu uji. Pokoknya siapa-siapa pun boleh ke pusat jualan kereta untuk memandu uji. Nah, tutup cerita salesman tu lah. Sambung balik cerita pasal Hikmah ni. Kau tanyalah dia, Sofia. Jangan buat kau macam ni. Kau serius? Kata serius. Kalau kawan aja cakap terus terang. Lagipun aku tengok kau tak pernah keluar dengan orang lain selain daripada Hikmah. Kau tak pun keluar dalam grup ramai-ramai. Mana pernah kau keluar berdua-dua dengan lelaki lain? Kau cakaplah dengan Hikmah baik-baik. Janganlah buat kau macam hak milik dia. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Nanti kau juga yang rugi, Sofia. Sambung Julia.
Pening. Dia macam Tok Mo. Boleh ke Tok Mo? Sap kok lu. Macam cerita novel pula Sini ada 2 episod. Dia kata ada sambung lagi. Aduh. Layan je lah Okey, buat masa ni Abah rasa Abah cuba menghayati Sophia. Abah jadi Sophia. Macam Sophia ni jadi Sophia selamba. Dia buat tak reti je kan. Orang lain yang lebih-lebih. Oh, bab cinta bagi Goku Kalau Ikma suka Rayana, biarlah dia pilih Rayana. Biar dia pilih Rayana sekarang, daripada bila aku dah kahwin dengan dia nanti, dia nakkan Rayana pula. Masa aku doakan dia bahagia je. Berbilion lelaki di muka bumi ni, merata alam ada makhluk spesies ini. Hanya perlu berhati-hati memilih mereka. Takut tersuka pada suami orang je. Minta dijauhkan daripada aku. Kalau ada jodohku, biarlah bujang sama bujang. Duda pun mungkin boleh dipikirkan, tapi janganlah suami orang. Aku tak sanggup melukai hati perempuan lain. Tolonglah. Ikmal tu pandai, tapi aku peliklah. Pasal apa dia masuk poli dulu? Kamel kata dia dapat ke Jepun sebenarnya, kata Julia Azra, tersimpang daripada topik asal. Entah, aku tak tahu pun, jawabku pendek. Memang aku tak tahu. Tiba-tiba je nampak mukanya melaporkan diri di poli Johor Bahru. Kala tu hatiku melonjak riang bila ternampak si pembakar semangat sama-sama beratur untuk mendaftar. Yang kau dengan Kamil tu kenapa putus? Sibukkan aku dengan Ikmal. Yang tak nyata hujung pangkal ni pula. Kamil tu gila kan kau Sofia. Ada ke patut dia ajak aku kongsi duit hantaran? Tak maulah. Kalau sungguh nakkan aku, simpanlah duit. Ini tidak. Ajak kongsi pula. Tak malu betul orang lelaki sekarang ni. Alah, hai. Sebab Kamel ajak kongsi duit hantaran aja rupanya. Kamel tu tentu-tentu anak orang kampung, bukannya kaya sangat. Dia pun baru saja berjenak-jenak buka pusat servis kereta. Masih nyawa-nyawa ikan saja perniagaannya.
Yang kau pergi letak hantaran sampai 20,000 tu kenapa? Kau ingat Kamil tu anak toke balak ke? Jual semua pisang dan nanas kat kebun bapak dia kat Pontian tu. Tak dapat juga nak sampai 20,000. Alah Sophia, kau kan tahu aku mengidam katil bertingkap 4 kat American Homes. Katil tu aja dah 12,000. Jawab Julia Azra sambil tersengit. Lah, mengidam katil poster tu yang besar gedabak punya pasal lah rupanya. Sebab tu aku letak hantaran tinggi. Sewel Julia Azira ni. Kau tu yang patut rasa rugi lepaskan Kamil. Manusia yang hilang, yang paling baik hati. Sudahlah ada bisnes sendiri. Muda-muda lagi dah jadi toke. Rugi kau lepaskan dia, Julia. Manalah tahu dalam masa 10 tahun nanti, dari sekarang kami boleh jadi macam Syed Nasimuddin ke? Siapa tahu kan? Lagipun Julia orang Jawa, macam Kamil tu. Perempuan mudah melekat dan jatuh hati padanya. Kalau kau tak mau, baik kau bagi aku nombor telefon Kamil. Biar aku yang jadi makwa dia. Sakat aku pula. Ngada-ngada kau Sophia. Jangan cari pasal, marah Julia Azra. Sayang lagi rupanya. Ingatkan sudah tak mau pada Wak Kamil tu. Julia. Tapi sekarang sekurang-kurangnya Julia tahu Kamil sayang dia. Kamil pun tahu Julia juga masih sayang dia. Aku dengan Iqmal ni macam mana Takkan aku nak paksa dia. Iqmal tu suruh mengaku yang dia sukakan aku. Lagipun sekarang Iqmal sudah pandai marah-marah padaku. Isyarat hati bahawa aku tidak pernah istimewa baginya. Tiba-tiba saja si dia menelpon mau jumpa. Sangkaku dia masih di tanah seberang. Rupa-rupanya dia sudah berada di teratak keluargaku. Bila dia mau pergi, dia pergi saja tanpa memberitahuku. Kalau dia mau pulang, tahu-tahu sudah terpacul depan mataku. Entah bila dia turun dari pesawat, entah siapa yang menjemput dia. Aduh, soalan-soalan ini sentiasa meracuni aku. Petang tu, selepas pulang dari pejabat, aku tunggu Iqmal di Coffee Bean. Sejak zaman sekolah lagi, di sinilah tempat kami berjumpa. Iqmal sering mengeluh meminta aku menukar venue, tapi aku suka di sini kerana dekat dengan rumahku. Akmal kata dia bosan nasib dia tinggal sini je. Dia kata di sini sudah kenal semua pekerja kafe, sampai kalau jumpa tempat lain pun Iqmal boleh cam mereka. Hampir setengah jam menunggu, penantianku berakhir. Iqmal melangkah bergaya ke arahku. Dari jauh aku sudah nampak Iqmal dengan gaya rambut short dan spiky, ala-ala laci. Baunya yang wangi singgah di hidungku dan kemudian sebati dengan udara di kafe ini. Bak melaram, aku yang perempuan ni angkat tangan dengan Iqmal. Surrender, babe. Sorry, I lambat. I ke rumah kakak, tolong dia pindah hari ni. Lepas tu takkan nak tengok aja, walaupun badan penat, kenalah tolong juga. Balik rumah ingat nak mandi, sekali tertidur pula, kata Iqmal menjelaskan kelewatannya petang. Aku tak marah walaupun dia lewat setengah jam, kerana aku sudah lali dengan kelewatannya. Biarpun rasa cinta sudah mula goyah, tapi aku masih sayangkan Iqmal. Bila you sampai? Soalku, entah kenapa soalan itu yang pertama keluar dari mulutku. Soalan sengaja cari pasal namanya. Dah 2 hari, jawabnya sambil membelik menu yang dipegang. Oh, 2 hari dah sampai rupanya. Kenapa baru hari ni dia datang jumpa dengan aku? Selamba je dia. Dengan muka tak bersalah, dia menyelak menu dari kulit ke kulit. Masih tak ketemu apa yang dia ingin pesan.
Tak usah marah Sofia. Dia beritahu ke tidak ke, kau sepatutnya bersyukur sebab dia selamat sampai dan panjang umurnya. Dapat kau jumpa dia lah hari ni. Ini I bawa souvenir dari Jakarta. You nak yang mana? Biru atau putih? Ikmal keluarkan 2 plastik yang berisi baju T-Planet Hollywood Jakarta dari beg plastik label yang sama. Aku tak tahu nak pilih yang mana. Putih warna kegemaranku, tapi warna biru siang tu lebih menyelah. Tamak pula hati ni. Maukan kedua-duanya, tak malu. Ambil je lah dua-dua ni Sofia. Memang I belikan untuk you. Tak usah pening nak pilih yang mana satu. Itulah yang aku nak dengar, Ikmal. Pandai ambil hati aku setelah dia melukakannya. Biarpun hadiah yang dibawa tu tidak seberapa, tapi sudah cukup untuk membeli sebahagian hatiku. Sorry lah, tak sempat nak beritahu you awal-awal yang I dah balik. I sampai sini je, member ajak I ikut balik ke Kelantan. Nenek dia jatuh kat bilik air, patah kaki. Dia minta I temankan. Ini pun penat tak hilang lagi. Gila lah, tak pernah dibuat orang pergi Kelantan, lepas tu patah balik semula ke Johor. Lepas tu tak ada rehat. Kakak pula pindah. Cerita Ikmal. Aku dengar je. Aku suka bila Ikmal bercerita begini. Dari dulu aku admire dia apabila dia bercakap. Suaranya sedap. Kenapa tak stay kat sana sehari 2? Soalan sengaja menambah luka dalam hati. Member yang tak nak, dia kata dia ada interview besok. Jadi kenalah balik hari ni juga. Ikutkan badan I, memang tak larat. Macam nak tercabut pinggang ni. Mujurlah kereta dia tu comfortable, empuk macam sofa. Kalau naik kancil, sah retak tulang belakang. Cerita Ikmal. Pandai-pandai je dia kata kalau pandu kancil ke Kelantan boleh tercabut pinggang. Mentang-mentang lah dia ada Satria GTI dengan 6 Sparko yang mahal tu. Aku tersenyum mendengar Ikmal yang bercerita tentang perjalanan yang panjang. Kalau boleh, bermula dari depan pagar rumahnya, Bandar Baru Uda, sehinggalah ke Kota Baru, mau digambarkan dengan terperinci. Ikmal memang penipu lara. Ikmal Hisham sahabat yang baik. Dia sangat setia dengan kawan lelakinya. Sewaktu di sekolah menengah, ke hulu ke hilir dia bersama dengan Giant. Bila Giant meninggal, Ikmal lebih akrab dengan Kamil pula. Itulah yang aku nampak. Teman-teman Ikmal di luar waktu belajar bukan urusanku dan aku tak mau ambil tahu. Satu yang pasti, Ikmal kini bukan lagi lelaki yang suka didampingi perempuan lain kecuali aku. Dia sudah banyak berubah. Mungkin ketika di sekolah tidak ramai pelajar perempuan, tapi dia hanya nampak aku. Bila dunia semakin luas, Ikmal terhidang dengan lebih banyak pilihan. Di Politeknik, ramai perempuan yang datang daripada berbagai daerah dan status. Mungkin dia jadi rambang mata. Sofia, tengok wayang jom, ajak Ikmal. Aduh, malahnya aku nak pergi tengok wayang. Aku ke sini selepas pulang dari pejabat tadi, tak beritahu mama. Tak naklah Mal, I tak ada jaket. Nanti kat dalam tu sejuk. You ni kan ada je alasan. Orang lain tu Sofia, kalau boyfriend dia orang ajak keluar, tak ada restriction pun. Akmal mula membebel. Aku diam je. Dah tahu nak keluar tu, bawalah sweater sekali. Tengok Kamil dengan Julia, okey je. Kamil tak pernah adu kat I. Julia tak mau ikut dia ke mana-mana. Bukan macam kau. Bukan macam you. Sana tak boleh, sini tak boleh, kata Ikmal. Dia sudah memeluk tubuhnya. Nadanya juga berubah. Dia sudah mula hendak marah. Mal, kita dari dulu dah macam ni kan. You tahu, I takkan masuk panggung wayang tu kalau kita berdua je. Kita dah lama macam ni, Mal. Kenapa baru sekarang you nak komplain? Soalku dengan lemah lembut. Masa kan Ikmal sudah lupa? Come on Sofia, that was when we were 16 years old. Tentunya kita keluar ramai-ramai. Dah dewasa ni takkan nak dating in group. Doesn't make sense lah, hujah
Ikmal lagi. Benar, dia sudah berubah. I tahu you dah bosan. Kita dah dewasa, Mat. Pilihan ada di tangan kita. Kalau you mahukan yang kelabu, you ambillah yang kelabu. Kalau hati you suka pada yang hitam, pilihlah yang hitam. I tak pernah letak sempadan sepanjang kita berkawan. I tak pernah larang you keluar dengan sesiapa yang you mahu. You bebas buat apa saja yang you suka. I tak pernah kata tak boleh. Tuturku satu demi satu. Kita bebas buat apa saja, Mal. Kita tak pernah terikat, sambungku lagi dengan harapan Ikmal mengerti. Dia pandang mataku, aku jadi malu. Bodohnya aku cakap macam ni tadi. Malu sungguh. Habis tu sekarang ni nak buat apa? Soal Ikmal seolah-olah tidak peduli dengan kata-kataku tadi. Dah nak maghrib ni, Mal. Habis tu you nak balik ke? Tanya Ikmal dengan keras. Aduh, malangnya apa yang menimpa aku petang ni. Sudah 2 kali Ikmal marah pada aku. Ikmal ni kenapa Tak marah tak boleh ke? Call your mom. I nak ajak you balik rumah I. Makan kat rumah I sedap. Lagi sedap. I rasa dah tak boleh telan menu yang dekat sini, kata Ikmal berbawa arah. Tapi kalau I suruh you buat ajalah. Kalau I suruh you buat ajalah. Jangan bagi alasan lagi. Aku telefon rumah dengan harapan janganlah Abah yang angkat ganggang telefon tu. Kalau Abah, nas aku. Memang sah aku tak boleh ke mana-mana. Arahan Abah pastinya bertentangan dengan kehendak Ikmal. Dua-dua lelaki ni sentiasa menyukarkan aku dalam untuk tidak mematuhi kemahuan mereka. Mama kata jangan lambat, ujarku pada Ikmal. Jom, kereta you tinggal sini nanti I bayar parking. Siapa lu? Sekilas ku teringat detik-detik yang lepas, indahnya perkasihan semacam ku rasakan. Sanggup rasanya sesaat ditinggalkan, dan seboleh-bolehnya ku ingin mengikutmu. Kalau kelurah dalam, aku sanggup tenggelam demi karena sayang. Apa jiwaku rela, jiwa dan raga. Engkau saja yang sentiasa
kasih yang sebenar. Wajah dan senyummu sentiasa ku angankan. Aduhai sayang. Okay, sikit lagi. Toyota Vios Haji Ikram ada di hadapan rumah ketika kami berdua sampai. Keluar dari kereta, Ikmal terus menuru masuk mencari emaknya. Aku ditinggalkan terpinga-pinga di luar. Terpaksa buat macam rumah sendiri. Buka kasut, beri salam dan masuk dengan langkah kanan. Sofia, panggil Hajah Jamilah. Ketika aku muncul di ruang tamu. Wajah ibu ini manis sekali, ditambah dengan auratnya yang terjaga. Dalam rumah pun dia bertelekung mini. Memandangkan wajah ibu Ikmal buat hati aku yang panas terus nyaman. Tak jadi nak marah. Makcik baru aja balik dari rumah kakak Ikmal, kata Hajah Jamilah sambil berjalan menuju ke dapur. Aku mengikorinya. Sudah jadi kebiasaan aku terperuk di dapur Hajah Halimah. Ada bau sedap yang merepa ke hidungku. Terus jadi lapar. Tadi Ikmal ada cakap dia tolong kakak dia pindah. Kataku sambil cuba mengusir bau sedap yang sedang mengganggu mindaku. Ya, Ikmal tolong kakak Intan pindah. Baru-baru kahwin, dia dulu tinggal di apartmen Persiaran Tanjung tu. Kemudian dia ikut suami sambung belajar di Island. Rumah tu ditinggalkan. Bila mereka balik sini, anak-anak pun dah besar, nak duduk apartmen dah tak relevan lagi, katanya. Jadi mereka beli rumah di Damansara Alif. Dia pindah dari hari Sabtu lagi. Sampai ke hari Senin pun tak habis-habis. Banyak sangat barang. Makcik pun heran. Duduk apartmen tapi barangnya punyalah banyak. Nasib baik Ikmal ada hari ni. Dapatlah dia tolong sikit-sikit. Terang Hajah Halimah. Terang Hajah Jamilah. Silap, maafkan. Ikmal punya jadual kerja mesra keluarga. 4 hari kerja, 3 hari cuti. Begitulah sebaliknya. Sofia tak kisah ya, kita borak-borak di dapur je. Tak sedap pula makcik rasa. Asyik bawa Sofia ke dapur je. Mesti Sofia fikir makcik nak dera Sofia kan? Gurau Hajah Jamilah. Tak apalah makcik, dapur pun okey. Boleh Sofia belajar masak-masak dengan makcik, sebutku. Boleh, apa salahnya? Makcik dah anggap Sofia macam anak makcik sendiri. Cakap aja nak belajar masak, lauk apa, kuih apa, nanti makcik ajarkan. Yang penting, mesti tahu masak lemak cili api. Sebab itu yang Ikmal punya favourite. Ujarnya dengan lembut. Aku terasa dekat sekali dengan wanita ini. Kemesraannya menggamit hatiku lantas terus melekat di sini. Macam dia suka kalau aku jadi menantunya. Tapi Ikmal banyak pasang perempuan lain. Itu belum masuk lagi. Mungkin ada yang dalam senarai menunggu di Jakarta sana. Tak usahlah kau berangan, Sofia. Entah-entah Ikmal tak ingin kahwin dengan kau yang langsung tak boleh disentuh tu. Kau tu cerewet, pegang pun tak boleh. Peluk jauh sekali, cium lagilah haram. Ikmal tentu meluat dengan peraturan-peraturan
kolot kau tu. Orang kat rumah ni makan cepat. Sebelum maghrib dah makan malam. Sebab ayah Ikmal sampai lepas isyak pun tak balik. Terus ajar orang mengaji di masjid. Terang Hajah Jamilah. Dia hidangkan aku dengan segelas air sirap Bandung yang sejuk. Bila dia pelawa aku minum, aduh lega tekak aku. Sedangkan air sirap Bandung ni kerana dibancuh bersama aiskrim soda. Sofia, tolong ya, tanyaku apabila Hajah Jamilah mula mengangkat kaserol jenama Corella dari tungku dapur. Bunga-bunga iris warna ungu tercetak di tepi-tepi kaserol tu. Sangat cantik. Aku tahu harganya RM100 sebiji. Mungkin minggu lalu aku dan Mama sudah membeliknya di Keris. Cadangku nak beli satu set untuk Mama sebagai hadiah hari ulang tahun perkahwinannya dengan Abah nanti. Terima kasih Sofia. Sofia, tolong makcik sendukkan nasi aja ya. Yang lain semuanya dah siap, beritahu Hajah Halimah. Aku cepat-cepat bangun dan membuka periuk nasi yang terletak di atas kabinet dapur. Berasap dan wangi. Sofia, ambilkan air masak, suruh Ikmal macam tuan besar yang muncul dengan kain pelekat dan baju ti. Sudah hilang baju Nike dengan seluar jean yang disarungnya tadi. Macam abah aku pula. Ikmal Hisham ni bila berpakaian macam tu, dia terus menarik kerusi dan duduk. Sejak bila BBU ni ada sultan? Ujar Hajah Jamilah. Dah lama ibu. Ibu tak kenal ke tuanku Sultan Ikmal Hisham? Jawab Ikmal pula. Kalau kau sultan, ibu dan ayah apa pula pangkat ni? Tanya. Yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong baru BBU. Balas Ikmal pula. Hajah Halimah ketawa. Kalau Ikmal boleh bergurau denganku seperti itu, alangkah eloknya. Ikmal seperti sudah lupakan semua sifat-sifatnya yang mesra dan kelakar apabila kami berdua. Sofia, air masak air mana? Mai ambil sendiri. Tak nampak ke Sofia tengah senduk nasi tu? Tegur Hajah Jamilah. Alah Bu, biarlah Sofia kenal yang mana satu botol air masak, mana satu botol sangkuik, mana satu botol Ribena, kata Ikmal. Selamba je dia cakap macam tu. Macamlah aku tak reti mana satu botol sangkuik dan Ribena. Sejak kecil lagi aku dihidangkan dan aku telan air tu. Nakal kau Mal, takkan Sofia tak kenal semua tu. Saja nak usik Sofia. Dia nak Sofia ambilkan untuk dia. Dia nak suruh Sofia kenal dengan rumah inilah tu. Kalau dah pandai nak memerintah anak orang, cepat-cepat masuk meminang Mal, kata Hajah Jamilah. Kemudian Hajah Jamilah beritahu aku yang air masak tersimpan di dalam peti sejuk. Siap menyenduk nasi, aku ambil jak air di dalam peti sejuk lalu bawa ke meja. Belum boleh kahwin Bu, hantaran Sofia ni mahal, kata Ikmal. Bila aku menuang air sejuk ke dalam gelasnya, matanya menjeling padaku. Kalau tak sudi, tak mengapa Mal, jangan sindir aku begitu. Kalau dah tahu mahal, kau simpanlah duit tu dari sekarang ni. Ini tidak. Ayah tengok kau sebelum ni 3-4 kali terbang balik kemari. Duit kau habis buat beli tambang kapal terbang je. Sampuk ayah Haji Ikram yang baru masuk ke dapur. Mal, dah borong semua tiket Super Saver ayah. Sebab tu boleh balik. Mal dah borong semua tiket Super Saver ayah. Sebab tu boleh balik selalu. Duduk sana Mal tak lalu makan lah ayah. Entah apa-apa je. Orang kat sana makan tak tahulah. Mal tak boleh telan. Nak masak sendiri tak pandai. Kalau tak balik mati ke bulu.
Aku tak tahu pun Ikmal balik sampai 3-4 kali sebulan. Kenapa Ikmal tak beritahu aku bila dia balik? Sampai hati Ikmal. Kalau takut mati ke bulu, nikah cepat-cepat dengan Sofia ni. Ajak dia duduk di Jakarta tu sekali, kata Hajah Jamilah pula. Macam melobi aku untuk menjadi menantunya. Tak sempatlah bu nak kahwin, esok dah nak balik, balas Ikmal macam orang tiada perasaan. Aku benar-benar terguris dengan jawapan yang diberinya. Aku diam tanpa mencelah barang sepatah. Aku tak mau cakap apa-apa pasal kahwin. Apatah lagi, aku dan Ikmal sendiri tak pernah berbincang tentang masa depan kami berdua. Hanya aku saja yang memasang angan-angan untuk hidup bersama. Dah makan dulu, nanti lambat ke masjid, kata Haji Ikram. Waalaikumsalam Azila. Kau masih menduga sehingga kini, andai ku bersendah dengan teka-teki, 1000 bayangan aku gambarkan, masih lagi kau tak mengerti. Sedalamnya lautan, dinginnya bulan, bisa disentuh dengan pengetahuan. Sepahitnya empedu bisa ditelan, jika itulah penawarnya. Ini kan pula perasaan yang lahir dari jiwa, dan kita sama-sama merasa denyut kasihnya. Bukan sengaja aku merahsiakan cinta, tapi curiga kau kan tersalah sangka, kerana kita rasa bangga bila dipuja dan rasa keji bila dihina. Kerana kita menolak segala bencana dan asyik bergembira dengan nikmatnya, sedangkan semua ini adalah takdirnya, dan kita harus bersyukur sentiasa. Bukannya teka-teki gurauan hati, sekadar melindung kasih yang tersembunyi. Bukan mudah mencari kasih abadi, dalam terang ia sembunyi. Waalaikumsalam Tok P. Ini kan pula perasaan yang lahir dari jiwa, dan kita sama-sama merasa denyut kasihnya. Bukan sengaja aku merahsiakan cinta,
bukannya teka-teki gurauan hati, sekadar melindung kasih yang tersembunyi. Bukan mudah mencari kasih abadi, dalam terang ia sembunyi. 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 Ui, berpeluh abah. Berdebar tak hilang lagi, berpeluh pula tu. Jadi abah harap you all boleh terima dan support abah Kita pelan-pelan. Aircon dengan kipas lagi ni Nak I hantar you pergi airport esok? Tanyaku pada Ikmal sewaktu dia menemani aku mengambil keretaku di tempat letak kereta di Plaza Pelangi. Tak usahlah, I boleh pergi sendiri naik teksi. Lagipun flight I awal pagi. Susahkan you je. Nak bangun pagi, nak datang rumah, nak hantar I pergi airport, lepas tu nak balik pergi kerja, kata Ikmal. Tak boleh agaknya Ikmal cakap lembut-lembut dengan aku. Sejak dia bekerja di Jakarta ni, dia semakin garang. Makan apa agaknya dia kat sana sampai garang macam ni. Mal, could you... What? Terkejut aku bila dia tiba-tiba saja menengking. You ni sebenarnya kenapa, Mal? Angin tak tentu pasal. Aku mula memberanikan diri bertanya, sudah lama you perangai tak semegah ini macam ni? Sampai bila aku harus biarkan? Aku perlu jawapan. Kalau dia tak kasih pada aku lagi, biarlah aku berundur saja. Tak perlulah dia marah-marah tak tentu hala macam ni. Ikmal diam saja. Orang lelaki memang macam ni ke? Kalau hati sedang berantakan, dia pandai marah. Tapi bila ditanya mengapa, dia bertukar menjadi batu pula. Diam bagai tak bernyawa. Bila dia senyap, aku jadi berani pula untuk bersuara. Tuhan itu maha bijaksana. Dia yang mencipta dan maha mengetahui segalanya. Kalau kedua-duanya bertekak, siapa yang mau dengar siapa? Sekarang ni Mal, kalau kita jumpa aja, mesti ada yang tak kena. Kalau you tak naik angin, tak marah-marah, macam tak sah gitu. You perasan tak, Mai? Tuturku dengan lembut. Tak guna berkeras dengan Ikmal. Aku bimbang penampar Jepun ni melayang. Cuba cakap dengan I. Apa salah I pada you? You asyik nak marah I je. Kalau macam ni terus, I rasa kita tak payah jumpa lagi. I ni bukan tempat you lepas geram. Kalaupun ada masalah dengan girlfriend you yang lain, jangan jadikan I mangsa pula. You settle sendiri problem you dengan dia. Jangan humban rasa tak puas hati you terhadap I. Luahku lagi. Siapa pula dia yang aku sebut tu? Hanyalah Ikmal saja yang tahu.
Aku sengaja menerjahnya dengan niat agar dia sedar bahawa dia sudah tidak setia. Ikmal masih diam membatu. Ketika kita jumpa, kita jangan jumpa lagi, Ikmal. Selagi you tak ubah perangai you, kita tak usah jumpa. Jangan cari air lagi. Pergilah pada Rihanna ataupun siapa pun jua. Jangan cari air lagi. Lancar saja ayat kecewa tu keluar dari bibirku. Aku benar-benar kecewa dengan Ikmal pada malam ini. Dia fikir aku ni candi ke? Suka-suka je dia nak marah. Selagi dia tak berubah, aku tak boleh biarkan dia terus memarahi aku tanpa sebab. We need a break. Jangan cari air lagi, Mal. Ulangku sekali lagi. Aku nekat. Ikmal langsung tidak membelanya. Seolah-olah itulah yang dia mahukan daripada aku. Meletakkan noktah pada hubungan ini. Dasar lelaki. Menjunjung ego lebih tinggi dari maruah diri. Aku pandang Ikmal buat kali terakhir sebelum aku masuk ke dalam kereta dan menutup pintu dengan kuat. Ikmal Hisham diam saja. Bibirnya seakan terkunci. Aku tak dapat sorok rasa kecewaku. Biar dia tahu betapa aku terluka dengan sikapnya. Aku menangis. Ikmal masih tidak berganjak dari tempat dia berdiri. Aku tak peduli. Dia nak jadi tiang di situ pun tak mengapa. Aku nekat kali ini. Safia, mana pergi sabarmu? Tunggu siaran selanjutnya. Memujuk lagi apabila orang dah benci. Tak perlu rayu simpati. Dia dah tak sudi. Kita minum dulu. Biarpun ku masih sayang, kasihku tak pernah padam. Tetapi apakan daya, terpaksa ku lepaskan. Melihat diriku dihukum begini, seluruh hidupku bagaikan mati, tak bernyawa lagi. Mengapa sayang engkau hancurkan niat suciku, menyunting dirimu, sedangkan dulu engkau berjanji kau hanya milikku. Bila orang dah benci, tiada gunaku nanti. Lebih baik ku pergi Jam 1. Bila orang dah benci, tinggal aku sendiri. Orang pun dah tak suka, dikenang pun tak guna.
Terima kasih Tomo. Berpisah dengan dirimu. Aku terpaksa memilih dia. Aku terpaksa lupakan dirimu. Kejamnya sikapmu padaku. Bila orang dah benci, tiada gunaku nanti. Lebih baik ku pergi membawa diri. Bila orang dah benci, tinggal aku sendiri. Orang pun dah tak suka, dikenang pun tak guna. Bila orang dah benci, tiada gunaku nanti. Lebih baik ku pergi membawa diri. Bila orang dah benci, tinggal aku sendiri. Orang pun dah tak suka, dikenang pun tak guna. Okey, jadi mungkin itu adalah bab pertama mungkin. Jadi ada bab kedua dan lepas tu mungkin ada sambung lagi, tak tahu. Abah tunggu je daripada RTH. Jadi sebenarnya Abah nak tanya you all lah, bagaimana penyampaian Abah pada malam ni? Sila komen supaya Abah dapat berubah. Mungkin ada yang tak kena, supaya lebih baik untuk membaiki diri Abah ni dalam menyampai cerita tersebut. Hai Kak Beda, baru masuk. Cerita dah habis Kak Beda. Hai Queen Sarah. Good morning Queen Sarah. Kak Beda dah masuk tadi ke belum? Baru masuk. Waalaikumsalam everybody. Jadi itulah saja bab pertama mungkin yang Abah ada, bab pertama dan bab kedua. Jadi yang kedua, selepas itu tak tahu lagi cerita dia macam mana. Jadi Abah harap you all support Abah dan juga RTH dalam segmen Warkah dari Pendengar RTH. Jadi untuk itu, Abah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama Abah pada malam ini daripada jam 11 tadi sampai sekarang bersiaran. Dan juga Abah minta maaf banyak-banyak sekiranya terdapat memang banyak silap dari segi penyampaian dan juga bercakap dan macam-macam lah. Kalau tak sedap didengar tu, pandai-pandai lah adjust jadi sedap. Dan tidak lupa kepada anda yang bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda juga dicurahkan rezeki sebagaimana air hujan yang terjun dari langit. Oleh itu, jagalah hati, jagalah
kesihatan kita, jagalah diri kita baik-baik, be positif dalam kehidupan kita seharian. Tinggalkan yang remeh-temeh kerana merosakkan pemikiran kita. Dia meracuni pemikiran kita. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah tinggalkan sebuah lagu untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Seri wajah indah, lagu jadi sepi. Ingin aku fahami, mendamai ombak resah, kerana gelora hatiku menangis tak sudah. Entahlah sampai bila harus begini, menjadi penanti setia di pelabuhan cinta. Ingin ku tanya padamu, andai cinta kita kan bersia aku kau tinggalkan. Damai ombak resah, kerana gelora hatiku menangis tak sudah. Entahlah sampai bila aku harus begini, menjadi penanti setia di pelabuhan cinta. Tetap menunggu, damaikanlah hatiku ini, wasangkan